Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Profesor Dr. Zarina Abdul Latif, pakar perunding kanan pediatrik dan genetik klinikal dari Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya juga merupakan ketua penyelidik untuk projek yang bertajuk An Integrated Assessment of Cyber Social Risk Towards Cyber Resilient Families in Malaysia. Saya yakin kita semua menggunakan internet setiap hari. Malah penggunaan internet itu telah menjadi norma kehidupan kita semua ya. Jadi berdasarkan kajian oleh pihak Cyber Security Malaysia pada tahun 2016, mereka telah mendapati bahawa kanak-kanak menggunakan internet seawal usia 7 tahun ya. Dengan adanya pandemik ya baru-baru ini, maka penggunaan internet sememangnya lebih ketara ya. Jadi tidaklah menghairankan bahawa ancaman cyber merupakan bencana yang kini melanda dan mendatangkan impak kepada semua lapisan masyarakat, bukan sahaja di Malaysia, malah di persada global. Jadi ancaman cyber ini terdiri daripada ancaman pada aspek fizikal kesihatan ya, seperti pada penglihatan, ancaman pada kesihatan mental dan juga ancaman pada aspek cyber social risk ya. Apakah antara contohnya dari aspek social cyber? Ini termasuklah bully cyber, kebergantungan cyber, pengantunan seksual dalam talian dan lain-lain. Jadi kita boleh lihat ya, impak penggunaan internet ni bukan sahaja kepada individu, kepada ahli keluarga, malah ia boleh mendatangkan impak yang besar terhadap ekonomi negara. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat tahap risiko social cyber di kalangan populasi Malaysia, khususnya di kalangan ibu bapa dan juga kanak-kanak. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh CSRI atau Cyber Social Risk Index ini ya? Jadi CSRI ini merupakan alat ukur atau instrumen yang dapat mengukur tahap risiko social cyber atau ancaman cyber di kalangan ibu bapa dan kanak-kanak. Ia merupakan indeks pertama yang digunakan di Malaysia dan ia mengandungi 8 domain ya. Pemilihan 8 domain ini adalah melalui proses focus group discussion ya. Dan 8 domain ini terkandung dalam satu lagi gugusan alat yang dikenali sebagai CSRAB ya, atau Cyber Social Risk Assessment Battery ya. Dan CSRAB ini telah melalui proses kesahan dan kebolehpercayaan ya. Jadi CSRAB ini merangkumi seperti yang saya maklumkan tadi, bully cyber ya, pengantunan seksual dalam talian ya, kebergantungan cyber dan lain-lain lagi ya. CSRI ini menggunakan skala 1 hingga 10 ya, di mana semakin tinggi skornya maksudnya risiko itu semakin rendah ya. Jadi apakah kepentingan CSRI ini pula ya? CSRI ini berguna sebagai penanda aras rasmi di mana kita boleh melihat ya dan melakukan pemantauan secara berkala. So kita boleh lihat di manakah masalah atau risiko yang paling tinggi di dalam domain mana. Kita boleh lihat pola dan ini adalah maklumat yang penting sebab ia boleh digunakan oleh pihak berkepentingan atau pemegang taruh dalam pembentukan polisi, perancangan intervensi dan lain-lain lagi. Selain daripada itu, CSRI dapat mempromosikan konsep penyelidikan berasaskan bukti empirikal dalam usaha penggubalan dasar. Assalamualaikum, saya Profesor Madya Dr. Muhammad Rahim Kamaluddin, pakar perunding kriminologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga merupakan fellow bersekutu Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM, dan saya juga menjadi ahli penyelidik bersama dalam kajian pembangunan indeks CSRI ini. Dalam kajian pembangunan CSRI ini, sebanyak 8 domain telah diberikan keutamaan.
Antara 8 domain yang kami putuskan oleh pakar bidang adalah yang pertama, pemangsaan buli cyber atau cyberbullying victimization. Seterusnya adalah keagresifan cyber atau juga dikenali sebagai cyber aggression. Seterusnya adalah kebimbangan cyber, cyber anxiety. Seterusnya penganturan seksual dalam talian, online sexual grooming, dan 4 lagi domain adalah kebergantungan cyber, cyber dependency, kesepaduan cyber dalam keluarga iaitu cyber familial cohesion, di mana ini adalah antara aspek yang kami terajui buat kali pertama dalam pembangunan indeks ini. Seterusnya adalah 2 domain lagi adalah lekaphone atau juga dikenali sebagai pubbing, dan seterusnya akhir sekali adalah kesedaran keselamatan cyber, cyber security awareness, di mana tim penyelidikan kami yang terdiri daripada pakar bidang merasakan ke-8 domain ini adalah sangat penting dan sangat mustahak untuk menilai tahap risiko cyber sosial dalam kalangan kanak-kanak dan juga ibu bapa. Kalau kita lihat indeks CSRI ataupun Cyber Social Risk Index merupakan indeks yang baru dan kajian yang pertama kali dilakukan di Malaysia dengan kerjasama Cyber Security Malaysia, di mana indeks ini sangat penting dan akan menjadi instrumen rasmi dalam mengukur tahap risiko keselamatan cyber sosial, dan ini juga akan membantu kita untuk memantau untuk setiap tahun. Untuk membangunkan indeks CSRI ini, kami telah menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif dengan menggunakan alat soal selidik yang kami namakan sebagai Cyber Social Risk Assessment Battery atau lebih dikenali sebagai CSRAB, di mana dalam CSRAB ini ada 9 alat ujian untuk mengukur 9 domain yang mewakili risiko cyber sosial, dan kesemua 9 alat ujian itu telah melalui proses kesahan dan kebolehpercayaan, dan sifat psikometrik setiap alat ujian itu adalah sangat baik. Dan untuk membangunkan indeks ini, kami telah memfokuskan 2 sampel sasaran, 2 jenis responden, iaitu yang pertama adalah ibu bapa dan yang keduanya adalah kanak-kanak. Dan seramai 461 ibu bapa telah direkrut dalam kajian ini, manakala kanak-kanak pula seramai 432 orang. Walaupun pada awal kajian kami telah merekrut melebihi 1,000 orang, tetapi kadar keciciran yang kami telah terima adalah lebih kurang 10%, di mana ada juga kanak-kanak dan juga ibu bapa tidak menyiapkan alat ujian ini. Sebagai metod pengumpulan data ini, kami telah menggunakan metod hybrid, iaitu secara bersemuka dan juga secara dalam talian. Untuk secara bersemuka, enumerator kami yang telah kami latih telah berjumpa dengan ibu bapa dan juga kanak-kanak untuk mendapatkan respon secara bersemuka, dan bagi kanak-kanak, para enumerator telah mendapat keizinan daripada ibu bapa mereka atau penjaga mereka sebelum mereka menyertai kajian ini, dan secara keseluruhan seramai 893 peserta telah mengambil kajian indeks ini. Kami telah menjalankan pengumpulan data sama ada secara bersemuka ataupun dalam talian untuk tempoh 1 April sehinggalah 30 Mei 2022. Walaupun cabarannya adalah banyak, sebagai contohnya transisi pandemik ke endemik, bulan puasa dan juga kadar keciciran respons yang tinggi, kami tetap berjaya merekrut para peserta untuk membangunkan indeks yang dikatakan sangat novel ini. Di mana dalam kajian ini seramai 9 pakar bidang daripada bidang kesihatan, psikologi, psikiatri, kriminologi telah terlibat untuk membangunkan alat ujian ini dan juga untuk mengesahkan alat ujian ini. Dan selain itu, 2 panel kesahan kandungan yang terdiri daripada pakar bidang psikiatri dan juga psikologi telah dilantik untuk meneliti setiap item dalam CSRAB ini agar setiap item ini dapat mewakili domain yang diukur. Untuk kajian ini, untuk membantu dari segi proses pengumpulan data, seramai 10 enumerator yang terlatih telah terlibat dalam kajian ini, di mana kami menggunakan pengiraan skor indeks ini dengan menggunakan formula yang telah digunakan secara meluas, di mana skor indeks untuk setiap domain ini adalah daripada julat 1 hingga 10, di mana 1 itu skor yang rendah menunjukkan risiko yang sangat tinggi dan skor indeks yang tinggi menunjukkan risiko yang sangat rendah. Dalam erti kata lain,
Skor indeks sebagai contohnya 1-2 menunjukkan risiko cybersocial yang sangat tinggi, dan skor yang tinggi sebagai contohnya 8-9-10 menunjukkan risiko yang sangat rendah untuk setiap domain. Penelitian setiap skor indeks yang kami dapat melalui analisis ni adalah sangat memberangsangkan, di mana ada terdapatnya percanggahan ataupun terdapat perbezaan dari segi skor indeks antara ibu bapa dan juga kanak-kanak, walaupun secara overall secara keseluruhannya indeks komposit risiko cybersocial untuk ibu bapa adalah 6.34, manakala kanak-kanak adalah 6.49. Walaupun kedua-dua kategori responden ini berada pada risiko sederhana, secara perbandingan risiko cyber sosial bagi kanak-kanak adalah lebih baik daripada ibu bapa sebenarnya. Dan kalau kita meneliti 8 domain ini, kebanyakan adalah daripada julat 5 hingga 7, di mana 2 domain yang telah menarik perhatian kami sebagai pendidik adalah yang pertamanya adalah kebergantungan cyber, di mana skor indeks bagi ibu bapa adalah 5.10 dan skor indeks bagi kanak-kanak pula adalah 5.41. Walaupun tahapnya adalah masih risiko sederhana, tetapi ini adalah antara domain yang kita perlu memberi perhatian kerana secara perbandingannya skor indeksnya adalah rendah berbanding dengan domain-domain ataupun aspek-aspek keselamatan cybersocial lain. Domain yang kedua yang menarik perhatian kami ialah domain lekerphone ataupun pubbing, di mana skor indeks bagi ibu bapa adalah 5.34 dan bagi kanak-kanak pula adalah 5.67, di mana kanak-kanak menunjukkan risiko yang lebih rendah berbanding dengan ibu bapa. Dan berbanding dengan domain-domain lain yang berada pada tahap skor indeks 6 dan ke atas, dua domain ini menjadi satu indikator kepada pemegang taruh dan juga agensi berkepentingan untuk menjalankan program-program intervensi dan juga advokasi untuk meneliti ataupun merawat ataupun memberikan perhatian dalam dua aspek ini, iaitu kebergantungan cyber dan juga lekerphone. Secara keseluruhannya, apabila kami gabungkan kedua-dua jenis sampel iaitu ibu bapa dan kanak-kanak, skor indeks komposit yang kami telah dapat adalah 6.49, di mana ia duduk pada tahap risiko sederhana. Dan walaupun indeks kompositnya adalah berada pada tahap risiko sederhana, tetapi ada beberapa domain yang kita perlu memberikan perhatian secara keseluruhannya untuk ibu bapa dan juga kanak-kanak, iaitu domain lekerphone, pubbing dan juga domain kebergantungan cyber. Dan harapan kami daripada pihak penyidik UKM, CSRI ni, Cyber Social Risk Index ni perlu diangkat sebagai KPI tahunan dan juga agenda tahunan supaya trend domain dan juga aspek keselamatan cyber social ni dipantau untuk setiap tahun agar kita boleh melihat pola ataupun trend setiap domain itu, agar kita boleh memandu hala tuju program intervensi dan juga program advokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Dr. Dayang Anita binti Abdul Aziz, pakar perunding kanan Surgery Pediatrik Fakulti Perubatan UKM, merangkap pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM. Sebagai salah seorang penyelidik dalam kajian ini, saya akan menerangkan sedikit kronologi penyelidikan. Kami sebenarnya telah mengadakan sesi brainstorming berkenaan penyelidikan ini seawal bulan Jun 2021 lagi. Dalam itu kami juga mengadakan proposal. Kami terpaksa menyediakan proposal untuk kelulusan jawatan kuasa etika penyelidikan UKM, kerana sampel yang kami gunakan adalah sampel kanak-kanak. Yang kanak-kanak ini perlu dilindungi. Cara tata bahasa penyelidikan perlulah mesra kanak-kanak. Jadi dalam masa membuat proposal, menunggu kelulusan jawatan kuasa etika, kami juga membangunkan CSRAB, iaitu Cyber Social Risk Assessment Battery yang telah diterangkan oleh Profesor Dr. Zarina tadi. Kami mendapat kelulusan jawatan kuasa etika penyelidikan UKM sekitar Oktober 2021, dan selepas itu ada beberapa fasa lagi untuk mendapat keizinan Kementerian Pendidikan, kerana pada mulanya persampelan yang kita mahukan adalah menggunakan murid-murid sekolah
rendah dan sekolah menengah. Tetapi kami mendapati pandemik COVID-19 ini memberi stres yang sangat tinggi kepada anak-anak murid, pada ibu bapa, pada para guru, ya. Jadi menjalankan penyelidikan ini dengan menggunakan 105 soalan untuk membangunkan CSRI ini agak berat, ya. Jadi approach kami berubah kepada pihak ibu bapa dahulu. Dan cara kita approach ibu bapa itu ialah kita pergi ke tempat ibu bapa bekerja. Contohnya di hospital, pejabat-pejabat, di dalam kawasan kejiranan, dan kemudian kita adakan juga persampelan selain dari secara bersemuka ini, diadakan persampelan dalam talian. Alhamdulillah, kita berjaya mengumpul responden seramai 1,000 orang dari kalangan ibu bapa dan kanak-kanak sekitar bulan Jun 2022. Dan selepas itu, kami meneruskan pembangunan CSRI, Cyber Social Risk Index, berdasarkan analisa data-data yang dikumpulkan daripada responden melalui jawapan-jawapan CSRAB. Saya nak menyentuh tentang rumusan kajian CSRI. Dalam kajian CSRI ini, kita bagikan keputusan kepada golongan ibu bapa dan juga golongan kanak-kanak. Untuk golongan ibu bapa, ada 6 domain di mana risiko social cybernya adalah sederhana dan 2 domain yang risiko social cybernya adalah rendah. Saya mulakan dengan yang rendah dahulu. Untuk risiko rendah, domainnya adalah keagresifan cyber dan juga pembuli pemangsaan cyber. Manakala 6 domain yang berisiko sederhana dalam golongan ibu bapa adalah kebergantungan cyber, kebimbangan cyber, phubbing ataupun leka phone, pengantonan seksual dalam talian, dan juga kesepaduan keluarga, kesepaduan cyber dalam keluarga, serta kesedaran keselamatan cyber. Jika kita lihat pula golongan kanak-kanak, ada 5 domain di mana kanak-kanak berisiko sederhana dan 3 domain di mana kanak-kanak berisiko rendah. Saya mulakan dulu dengan yang berisiko rendah. Golongan kanak-kanak menunjukkan risiko rendah bagi domain keagresifan cyber, pembuli pemangsaan cyber dan kesedaran keselamatan cyber. Ini sesuailah dengan keadaan kanak-kanak yang sentiasa savvy dalam internet, ya. Manakala 5 domain lagi yang mana kanak-kanak berisiko sederhana adalah dalam kebimbangan cyber, kebergantungan cyber, leka phone ataupun phubbing, pengantonan seksual dalam talian dan kesepaduan cyber dalam keluarga. Jadi, risiko yang sederhana ini perlu diberi perhatian supaya dia tidak meningkat kepada risiko tinggi atau risiko sangat tinggi. Inilah poinnya, inilah domain-domain yang perlu diberi perhatian untuk program intervensi, program advokasi dan cara-cara lain. Akhir kata, bagi pihak kumpulan penyelidik dari UKM, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universiti Kebangsaan Malaysia, Pusat Kepimpinan Tun Fatimah Hashim, Cyber Security Malaysia, National Council of Women's Organisations NCWO, dan tidak lupa juga kepada semua individu yang telah membantu dalam menjayakan projek ini. Terima kasih.